Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, bertemu kembali kita dalam kelas Cikgu Nazirah. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada masih lagi bab 4, 4.4 persenyawaan dan kehamilan. Masuk persenyawaan, so stay tune ya. So, tengok sini. Okey, persenyawaan maksudnya percantuman nukleus sperma dan juga ovum. Okey, ni ovum, sperma, nukleus ni bercantum. So, kepala sperma akan masuk dalam ovum. So, percantuman itu kita panggil sebagai persenyawaan. So, selepas berlakunya persenyawaan, okey, ovum dan sperma tadi akan membentuk zigot. Okey, zigot. Sel berbola. Okey, sel berbola zigot. Nak jadi anak lah tu. Okey, so nampak dalam gambar rajah di depan tu, kita perhatikan di sini adalah ovum. Okey, nampak ini adalah sperma. Berjuta-juta sperma dilepaskan. Okey, sewaktu persetubuhan antara lelaki dan juga wanita. So, dia berlaku di mana? Di dalam wanita lah. Okey, di dalam tubuh wanita. Okey, so kita tengok di sini. Okey, kita akan tengok. Alright. So, ini gambaran. Okey. So, tengok di sini. Sewaktu persetubuhan, okey, sperma dilepaskan. Berjuta-juta sperma dilepaskan sewaktu persetubuhan. Okey, nampak? Saya gambar tu. Okey, saya guna warna kuning. Okey. So, sewaktu persetubuhan, berjuta-juta sperma dilepaskan. Okey, so nampak? Alright. Okey, boleh nampak Okey, so sperma ini akan mendekati daripada faraj, dia masuk melalui faraj pergi ke cervix. Okey, dia akan pergi ke tiub falopio di sini. Okey, sama ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, di mana ada ovum itu. So, ovum dilepaskan pada hari yang ke-14. Itu pengovulan berlaku pada hari ke-14. Okey, so ovum akan berada di tiub falopio di sini. Okey, satu ovum. So, ovum itu, okey, nampak ni gambar yang telah di-zoomkan tu. Okey, nampak ni. Nah, ni di-zoomkan tu. So, ovum satu, berjuta-juta sperma mengelilinginya. So, satu je sperma yang akan bercantum dengan nukleus ovum ini. Satu sahaja sperma yang akan bercantum dengan ovum. So, nampak di situ, okey, satu sperma dah masuk. So, bila dia start saja, okey, kepala itu masuk ke dalam ovum, okey, ovum itu akan menutup. Okey, menutuplah segala pintu-pintu sel-sel badan dia. Tak boleh dah sperma lain attach pada dia. Okey, maksudnya bercantum dengan hanya satu saja. Panggil istilahnya sebagai the best man win. Pernah dengar tak the best man win? So, satu yang itulah yang apa? Yang menang itu sahaja yang akan bercantum. So, awak-awak semua, kamu-kamu semua adalah sperma daripada yang hebat. Okey, yang hebat, yang mana the best man win, yang menang. So, kamulah yang menang. Okey, kamu dah menang lah dalam alam rahim lagi. Okey, kamu dah survive. Okey, so sekarang ni bila dah bercantum, berlakulah proses namanya persenyawaan. Okey, since dia dah bercantum, dah berlaku proses persenyawaan. Okey, so proses persenyawaan berlaku di mana? Ingat, berlaku di tiub falopio. Berlaku di tiub falopio. So, sekarang bila dia dah bercantum, dia dah dia dah melakukan proses persenyawaan. Okey, yang tadi tu ovum, dia akan membentuk namanya zigot. Z-I-Z-G-O-T, got. Okey, bukan got. Bukan got kambing zigot. Okey, zigot. Okey, dia akan membentuk zigot. Okey, zigot. Okey, so zigot ini berbola sel macam ni, satu kecil. So, zigot ini masih lagi berada di tiub falopio. So, zigot tu nak buat apa? Okey, zigot itu dia akan dia akan bergerak daripada tiub falopio, bergerak, dia akan pergi ke uterus. Sepanjang proses perjalanan dia nak pergi ke uterus. Okey, uterus dekat sebelah sini uterus ataupun rahim tu, dia akan membahagi badan dia, membahagi daripada satu jadi dua, jadi banyak-banyak membahagi, besar membahagi sel dia, membentuk embryo. Okey, embryo. Okey, embryo. So, embryo inilah yang akan
Okey, yang akan menempel di uterus ini. Okey, embrio ini ialah yang akan menempel di uterus ini. Okey, boleh semua? So, embrio ini akan menempel. So, embrio ini akan membesar. Dia akan terus berkembang menjadi fetus. Okey, fetus. Okey, so fetus ini sudah lengkap kaki tangan semua. Fetus tu adalah rupa bentuknya memang sebiji bayi lah, memang bayi. Bayi tu lahir baru kita panggil bayi. Dalam rahim kita panggil sebagai fetus. So fetus ni kaki tangan dia semua lengkap. So fetus ini berada di dalam uterus selama 9 bulan 10 hari dalam Islam. Okay, dalam kita punya ni lah, dalam agama kita ataupun dalam ajaran agama masing-masing lah kan. Okey, 9 bulan 10 hari. Dan dalam sudut saintifiknya selama 38 minggu. Okey, dia akan berada di dalam rahim ibu ataupun uterus ibu selama 38 minggu hingga 42 minggu. Lebih kurang macam tu. Bergantung kepada ibu itu. Okey, bergantung pada ibu tu. Kalau lambat lahir 42 minggu lah. Maka 10 bulan 10 bulan baru boleh lahir. Macam saya, anak pertama saya 10 bulan. Okay, 40 minggu barulah melahirkan. Okay, so fetus ini berkembanglah di dalam ni. Berada di dalam tu, dalam rahim. Okay, boleh faham? Itu persenyawaan. Tetapi, okay, saya ingatkan sekali lagi. Kalaulah sperma itu dia masuk, dia cari sampai dekat tiub fallopian ini, tiada ovum dilepaskan di situ. Bila tiada ovum, tidak berlaku persenyawaan ini, maka tidak adalah zigot, tidak ada embrio, tidak ada fetus, tak ada anak. So, lama-lama dia akan gugur sebagai darahid. Okey? Darahid lah. Itu adalah proses yang berlaku persenyawaan. So, ingat Okey, mari kita tengok pula yang ini. Alright. So, yang ni yang tadi. Okey. Okey, nampak. Embrio yang telah menempel pada dinding uterus akan terus berkembang menjadi fetus yang menyerupai manusia. Ingat dalam perut kita panggil fetus. Okey, dalam perut kita panggil fetus. Alright. So, ini yang berlaku di dalam kandungan ibu. Okey, pada minggu pertama hingga minggu keempat, awak boleh nampak tu, okey, kaki dengan tangan sahaja yang mula terbentuk. So, embrio ini panggil embrio. Embrio ni ada ekor. Okey. Kemudian pada bulan kedua ada hidung, ada telinga, ada jari. Okey, masih lagi belum lagi lengkap. Tak lengkap lagi masa bulan 4 bulan ni, 7 bulan ni, 7 bulan. 4 bulan lah kan? 4 bulan. Okey, 4 bulan ni. Okey, kemudian minggu ke-10 hingga minggu ke-19. Okey, ini dah 4 bulan dan ke atas. Embrio dah kelihatan seperti bayi. Ini yang kalau dah jadi macam bayi ni kita panggil sebagai fetus. Pada waktu inilah roh akan ditiupkan pada bayi itu. Roh akan ditiupkan, jantina akan ditentukan masa tu. Okey, barulah jantina tu lelaki ke perempuan masa tu. Okey, masa ni lah. Alright, kemudian pada minggu ke-20 iaitu 5 bulan dan sampailah 9 bulan, fetus ni akan betul-betul serupa macam bayi. Masa ni dia bergerak, dia berpusing, dia tak duduk setempat. Ada bergerak dia macam bola, okey, dia macam bola. Tetapi pada minggu ke-38 hingga 40 iaitu dah macam nak bersalin sangat 38 ke 40 ni, dah orang kata dah term, okey, dah term. Dia dah lengkap, kepala dia akan masuk, okey, ataupun akan pusing ke arah faraj, okey, ke arah cervix ibu itu untuk bersedia untuk dilahirkan. Okey, tetapi kalau kepala dia tak duduk dalam keadaan macam ni, masih lagi songsang ke atas, so awak kena ibu-ibu semua akan dibedah lah. Okey, dibedah. Okey. So kamu semua berada di dalam kantung. Kita panggil kantung itu sebagai placenta. Kantung itu. Okey, kantung. So awak duduk dalam placenta. Okey, nampak ni gambaran sebenar ni. Okey, ni gambaran sebenar ni, lebih kurang Alright, manusia. Okey, nampak tu. So, ujian amniocentesis. Okey. Pada kandungan kita ataupun kandungan ibu-ibu perempuan-perempuan ni yang tengah mengandung ni 2 bulan, okey, boleh lakukan ujian amniocentesis untuk mengesan kecacatan pada bayi itu ataupun nak mengesan sama ada anak tu ada Down syndrome. Okey.
Down syndrome kecacatan lah, okay? Kecacatan pada bayi yang macam muka sama saja tu kan. So dia akan ambil, okay, cecair amnion ataupun air ketuban itu, air ketuban dia akan ambil, dia akan tengok, dia akan buat ujian. Biasanya negara-negara orang putih, okay, orang-orang putih, kandungan usia 2 bulan saja, klinik-klinik dia orang memang akan jalankan benda ni, nak tahu kecacatan pada kandungan. Okay, so diorang memang ada pilihan untuk menggugurkan kandungan ataupun meneruskan kandungan. Tapi mostly orang putih, dia memang akan gugurkan kandungan. Okay, dia memang akan gugur. Tapi bagi kita orang Islam, kita ada kepercayaan. Bukan kita ada kepercayaan, kita ada agama. Orang yang ada agama, kita tidak boleh menggugurkan kandungan itu. Okay, tak boleh nak menggugurkan kandungan itu. Unless lah kalau kandungan itu membahayakan pada ibu. Okay, percaya saja setiap kelahiran tu pasti ada rezeki ataupun pasti ada sebab kenapa Allah jadikan sesuatu itu ataupun Tuhan jadikan sesuatu itu macam tu, okay, takdir kita. Okay, sebab tu kalau kita perasan orang putih dia tak ada kurang kita nampak orang OKU, okay, dekat negara dia orang. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya harap video saya sangat bermanfaat untuk kamu jawab soalan yang saya bagi nanti. Okay, bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.